والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Dr. Fauzi selaku pengerusi majlis dan selaku orang yang menganjurkan program ini di bawah Persatuan Adiwira, dan saya sangat kagum dengan itu. Dan kepada ahli-ahli panel sebentar tadi dan pada puan yang sebelah saya ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya ingin minta maaf kerana saya terlewat tadi disebabkan jam daripada Selayang ke sini, jam teruk tadi. Alhamdulillah kita dah sampai di sini dan saya dimaklumkan saya kena berucap lah sedikit ya. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang bagaimana penglibatan saya di dalam projek-projek yang berkaitan dengan alam Melayu ini. Hakikatnya bidang saya ialah bidang pemikiran Nahu Arab, falsafah Nahu Arab. Maksudnya saya sudah mengkaji kitab-kitab Nahu. Saya kritik pandangan-pandangan ahli Nahu Arab dan komen terhadap pemikiran Orientalis. Jadi bila berada di tahap itu, saya meneruskan lagi penerokaan ke atas. Itu dalam tesis PhD saya ada pasal Greek, kaitan bahasa Greek dengan Nahu Arab ada. Jadi apabila habis PhD, saya meneruskan penerokaan itu ke atas, bukan ke bawah. Kalau ke bawah, saya pergi ke Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ya, di sudut language. Tidak, saya naik ke atas. Bila naik ke atas itu, kita berjumpa alam Mesopotamia. Alam Mesopotamia maksudnya Babylon, Iraq kuno itu. Dan kita dapati alam Nabi-Nabi. Pada peringkat awal saya tidak berniat untuk mencari Melayu ini, sebab pandangan saya itu bidang orang lain kan. Jadi saya pergi jumpa dengan alam Nabi-Nabi, pergi naik lagi atas sehingga kan saya terpaksa melukis genealogi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dah siap dah, alhamdulillah, 8 kali 5 kaki boleh tampal kat dinding. Jadi bila sampai di situ, saya melihat ada alam Melayu di dalam dunia Nabi-Nabi itu. Ya, alam Melayu itu zaman Nabi Ibrahim AS. Ya, catatan-catatannya ada. Dia ada dalam catatan klasik Arab dan dalam catatan klasik English. Dalam catatan Sanskrit, Persia dan tulisan-tulisan Greek itu memang ada menyebut tentang bangsa ini. Tetapi disebabkan kita tidak ada satu institusi yang khusus untuk mengkaji data-data kuno ini, ya, yang telah berselerak dan disimpan di bawah-bawah library di seluruh dunia, tak ada orang yang nak bongkar, maka ianya tidak disingkap, tertutup begitu. Sehinggalah saya berjumpa dengan beberapa data dan kemudian kenal Tok Fauzi melalui channel dia. Saya kata, orang ni menceritakan apa yang saya cari. Sebab kita pun ada kekurangan dari sudut connection, dari sudut nak fahamkan istilah, biar bukan kita seorang yang faham. Sepatutnya ia mestilah konsensus. Ya? Jadi apabila kita mendapati ada benda begitu, terutama dalam Bible ini banyak kategori, tuan-tuan dan puan-puan. Saya merupakan seseorang pengkaji Bible. Paper saya keluar dalam jurnal peringkat dunia on Bible, on critics, on Orientalis. Cuma orang Malaysia saja tidak tahu. Saya mempunyai ramai pengikut di akademia. Yang mengikut itu adalah significant professors daripada seluruh dunia. Jadi itu yang orang Malaysia tidak tahu. Jadi mereka, bila dalam keadaan ini saya melihat pemikiran orang Malaysia ataupun bangsa kita masih lagi peringkat bawah dari sudut philosophical thought. Dari sudut philosophical thought
untuk how to discover info-info yang klasik. Tidak mampu. Saya tidak tahu kenapa. Ya, sebab bidang saya membongkar itu. Jadi apabila kita dapati ada nama-nama Mala, nama-nama Meloha, Nepurva, itu adalah bangsa kita. Itu menceritakan tentang kita. Tetapi tak ada orang nak kaji. Justru ia memberi peluang kepada pihak lain untuk mengatakan, mengklaim itu adalah mereka. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, the earliest DNA of Homo sapiens, DNA Homo sapiens yang terawal telah dijumpai di Laos. Ini ada dalam Journal of Life of Science. Saya selalu mengikuti sebab mereka sentiasa update. Dalam Journal Life of Science itu dia menyebutkan 86,000 tahun yang silam, the earliest DNA of Homo sapiens discovered in Tapaling. Tapaling itu di Laos. Dia kata Homo sapiens. Homo sapiens itu takrif saintis terhadap the wise man. What is the meaning of Homo sapiens? The wise man. Kalau dalam Quran disebut Adam. Dalilnya apa? Wa'allama Adam al-asma'a kullah. 86,000 DNA sudah ada, DNA manusia, insan sudah ada di Laos. Jadi dia kena dengan discover ataupun penemuan Prof. Zafarina mengatakan orang Melayu itu sudah ada di DNA 60,000 tahun. Tally. Nampak tak? Disebabkan itu kita berjumpa McClellan 14,000 tahun. Kita jumpa Perak Man 11,000 tahun. 14,000 tahun kalau di-convert kepada BCE ialah bertarikh 12,000 BCE. McClellan itu. Kemudian Perak Man bertarikh 11,000 tahun, maknanya 9,000 BCE. Kemudian Perak Woman, Penang Woman bertarikh 5,000 tahun bersamaan dengan 3,000 BCE. Maksudnya sudah ada orang di sini. Dan bila dibuat letak dalam komputer dia punya image of Penang Woman itu, ia adalah kita. Dia adalah bangsa kita. Ya, dia adalah bangsa kita. Jadi ini merupakan satu perjumpaan, discovery how to untuk menolak, mengatakan bumi ini tiada orang lain. Ya. Dan kebetulan saya dalam bidang bahasa istilah, saya mengkaji setiap detik itu, setiap perkataan istilah itu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya nak kata siap 100% pun tidak lagi artikel. Pihak UAE dah cek dah. Dia hantar pada beberapa orang profesor untuk cek saya punya artikel dan insyaAllah saya akan serahkan pada Tun lah petang ni. Tajuk artikel saya, kajian etimologi terhadap istilah membongkar sejarah tamadun kuno. Izinkan saya baca sedikit dia punya abstrak. Masih tiada maklumat alam Melayu kuno yang dibukukan oleh bangsa Melayu itu sendiri. Justru, buku-buku yang ditulis oleh orientalis menjadi rujukan generasi Malaysia. Masalah yang terdapat di dalam buku-buku karya orientalis ini tidak menyeluruh. Saya bagikan contoh buku-buku yang ada ditulis oleh orientalis tidak seperti apa yang kita faham. Timeline-nya tidak lengkap. Sebab saya kaji daripada Nabi Adam. Nampak tak? Mereka hanya kaji selepas zaman Rasulullah SAW ataupun selepas zaman klasik pertengahan. Jadi memang data kita lebih kuat. Ya. Ia tidak akan membincangkan perkaitan alam Melayu dan zaman Empayar Islam atau keadaan semasa sebelum munculnya Empayar Islam, maknanya sebelum zaman Nabi Isa. Kitab-kitab ataupun buku orientalis ini tidak akan menceritakan kaitan alam Melayu dengan Empayar Islam, atau tidak akan menceritakan kaitan alam Melayu ini dengan zaman sebelum Empayar Islam. Sebab mereka melihat tanah Melayu itu dalam kacamata mereka. Ya, tengok ya. Apa yang dibincangkan hanyalah penemuan batu bersurat yang bertulisan Sanskrit, Pallava dan Kawi Jawa
Itu saja. Terlalu kecil pembongkaran ataupun fokus narrow idea itu dalam penulisan mereka. Kawi Jawa yang bertarikh awal Masihi saja. Itu pun kebanyakan bukan dijumpai di semenanjung Malaysia. Manuskrip tentang alam Melayu yang ada hanyalah bertarikh 1300 Masihi. Ini cerita benar. Saya telah berhubung dengan Datuk Dr. Annabel Gallop, Kurator British Museum pada 2022. Saya dah tulis April 2022. Saya berhubung melalui email dan beliau balas. Dia kata we don't have any manuscript on Malay or on Nusantara below 1300 sebelum Masihi. Masihi. Maksudnya 1300 AD. 1300 Masihi, sebelum itu kita tidak ada. Kita tidak ada data. Ini email daripada Kurator Datuk Dr. Annabel Gallop. Saya sendiri berhubungan. Email itu masih ada. Atau hanya bermula kurun yang ke-14 Masihi. Kenapa kurun 14 Masihi? Justru di manakah manuskrip batu bersurat atau maklumat sebelum itu? Ini saya soal. Justru di mana manuskrip itu dan walaupun maklumat alam Melayu yang digembar-gemburkan hanyalah bertarikh 600 Masihi. 600 Masihi tuan-tuan dan puan zaman Rasulullah SAW. Tetapi masalahnya tidak dikaitkan dengan zaman Rasulullah. Ia dikaitkan dengan Sriwijaya. Seolah-olah dunia cerita kita yang kita baca dalam buku-buku sejarah Islam, Rasulullah lahir 571 AD Masihi, wafat 632 Masihi AD. Itu seolah-olah isolate dengan cerita Sriwijaya yang bermula 670, kemudian berpusat di kemudian meluaskan takluknya di Palembang 680. Masih seolah tiada connection. Padahal dari sudut geografi mereka dekat. Nampak? Tidak ada lagi kajian-kajian berbentuk kritikal begini yang membongkar isu-isu yang terselindung ini. Okey, saya baca lagi. Maksudnya penemuan dia kata bertarikh 600 Masihi atau hanya di kurun 7 Masihi saja berdasarkan bukti beberapa batu bersurat yang ditemui di Sumatera. Seperti batu kedukan. Tuan-tuan dan puan, batu kedukan tu kecil saja. Dia bertulisan kawi Palawa itu Sanskrit kan. Dia bertulisan itu. Dia bukannya seperti batu bersurat Terengganu. Batu bersurat Terengganu besar. Apa perbezaannya? Bila besar, dia adalah piagam negara. Dia adalah perlembagaan. Batu bersurat Terengganu, dia boleh diletak tu dia terduduk aja macam tu. Tapi batu bersurat kedukan bukit ini kecil saja. Maksudnya ia bukan piagam negara. Ia mungkin penulisan individu. Batu bersurat Terengganu itu piagam, ada perlembagaan, ada hukum fiqh. Bayangkan 1303 batu bersurat itu ditulis oleh Muhammad Al-Baghdadi, Syekh Muhammad Al-Baghdadi. Komplit dia punya dari sudut paleografinya, hukum hakam fiqh. Paleografinya itu maksudnya tulisan yang ditulis di atas inskripsi itu. Ada 3 sin itu 3 gigi. Ada alif lam, ra, itu sudah komplit. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya sistem penulisan Jawi Arab ini sudah berlaku sebelum itu beratus tahun dah. Kemungkinan 300 atau 400 tahun ke belakang. Kalaulah ditemui di berkata 1303, maksudnya penulisan itu sudah ada sekitar 300 atau 400 tahun ke belakang, yaitu tarikh 800 AD. Tok nenek orang Melayu sudah mula menulis dah Jawi Arab ni. Sebab pembentukan evolusi tulisan ini seperti pembentukan manusia, pertumbuhan seorang manusia.
pemikiran seorang manusia. Itu sifat tulisan. Kemudian yang menarik lagi, batu bersurat negara itu menceritakan hukum fiqh, hukum hakam. Seseorang atau sesebuah negara tidak akan menceritakan hukum fiqh ataupun perlembagaan, diletakkan dalam perlembagaan sebuah negara jika tauhid rakyatnya tidak kuat. Maksudnya sebelum 1303 itu tauhid orang-orang Melayu sudah kuat. Kalau berdasarkan kepada maklumat yang ditulis di atas batu bersurat itu tentang hukum fiqh, tentang nikah kahwin, tentang buat haji, tentang solat, dalam tulisan yang terlalu advance. Maksudnya penipuan ini tidak kekal lama. Akan ada generasi-generasi yang cuba membongkar apakah yang ada di sebalik itu. Ya, okay. Saya baca lagi. Ia masih menjadi persoalan apabila terdapat dakwaan bahawa Palembang pada ketika itu hanyalah sebuah lembah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang pengkaji, saya tidak bias kepada mana-mana. Saya ingin berkata benar sahaja dalam kajian saya. Pada masa sekarang, kawasan Palembang itu 29 meter daripada paras laut. Tuan-tuan bayangkan sekarang, bayangkan 670 tahun yang silam, ataupun 600 tahun yang silam, ataupun 670 AD yang silam. Di mana tempat itu? Sekiranya sekarang 29 meter daripada paras laut. Bukit Siguntang itu 29 meter daripada paras laut sekarang. Tuan-tuan tahu, Tanjung Dawai itu dulu airnya 8 kilometer naik ke atas. Bandar-bandar perempatan di kawasan Tanjung Dawai itu tak ada. Semuanya air. Itu 1 Masihi. Pada 1 Masihi, Tanjung Dawai itu airnya 8 kilometer naik ke atas. Cuba tuan-tuan bayangkan. Boleh tengok check Google Earth. Google Earth yang Russia punya lebih sophisticated. Sekiranya 29 meter sekarang ini, ia bukan bukit. Dia kata Bukit Seguntang. Itu hanyalah kawasan tinggi. Dia kata di situlah Wan Empuk Wan Madini menanam padi. Kenapa tak ada seorang pun cuba tengok Google Earth? Bagaimana Prof Mokhtar jumpa Sungai Batu? Berdasarkan kepada paras laut. Dia nak cari kedudukan paras laut saja di sekitar Sungai Merbuk. Tiba-tiba dia berjumpa dengan kawasan-kawasan relau itu. Sesungguhnya kajian terhadap paras air laut, ketinggian paras laut itu boleh membongkar cerita sebenar. Bila berbicara tentang sejarah, ia bukan sahaja tentang events, kejadian-kejadian. Ingat timeline tidak? Ia juga perlu dikaitkan dengan geografi, kedudukan muka bumi. Adakah muka bumi dahulu sama dengan muka bumi hari ini? Baru you mendapat satu jawapan ataupun satu konsensus terhadap pengkajian. Ya. Balik pula pada tentang kedudukan itu. Palembang pada ketika itu seolah-olah di dalam air. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok peta sebelum Masihi. Ada tak tulis nama Palembang? Cuba cari. Saya tak nak kata ya atau tidak. Jambi ada perkataan itu. Seolah-olah ada satu permainan yang telah diubah. Telah diubah. Apa yang menarik lagi ialah batu kedukan itu menyebut Maharaja datang membuka benua. Saya orang linguistik yang kaji paleografi, ya.
batu-batu bersurat. Saya supervise student PhD ya, kaji batu-batu bersurat di Mesopotamia dari 4 arah angin. Dari Babylon, dari Syria, dari Palestin, dari Yaman. Jadi di situ asas kepada pembentukan fikiran manusia. Ya. Jadi melalui pengalaman itu, saya membuat kesimpulan penulisan dalam batu kedukan bukit itu yang mengatakan Maharaja datang membuka benua bersama dengan 20,000 tentera, membawa 1,000 gajah. Maksudnya dia datang dari tempat lain, bukannya dari situ. Kalaulah ia bermula di Palembang, dia tidak akan datang, tidak akan sebut datang batu bukit, kedukan bukit itu membuka benua. Dia datang daripada tempat lain. Dari mana? Soalannya dari mana? Pengkajian saya dan beberapa lagi kawan-kawan saya, ianya bermula di Kerak, di kawasan Kedah Tua itu. Benda ini mungkin boleh disorok dalam beberapa tahun, beberapa ratus tahun. Tapi akan ada satu hari nanti generasi baru yang membongkar benda ini. Kerana ilmu Allah itu luas. Dia memberi ilham kepada setiap individu yang dikehendaki. Ya. Okey, saya sambung lagi. Ini sudah tentu memberi tamparan hebat kepada kita bangsa Melayu, bahawa maklumat yang ada sudah terlalu lewat. Ini bermakna sejarah alam Melayu hanya diwartakan setelah kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad SAW sekitar 632 Masehi. Keadaan ini menunjukkan kita sebagai bangsa Melayu tidak tahu asal usul sebenar leluhur kita yang sebenar bila ia bermula. Kenapa ia tidak didedahkan secara rasmi? Sedangkan terdapat kitab-kitab kuno dan klasik Arab dan Inggeris, Sanskrit serta Persian menyebut tentang kedatangan Nabi-Nabi dan para awliya ke alam Melayu. Kedatangan mereka ini sebagai utusan untuk mengembangkan agama Tauhid. Justru kertas kerja ini cuba membongkar beberapa maklumat prima terhadap isu di atas. Pengolahan tajuk berdasarkan analitik dan kritik. Saya baca sikit lagi ya, tuan-tuan. Sebab tajuk dia etimologi istilah. Etimologi. Kajian etimologi istilah membongkar tamadun kuno. Ta'rif etimologi adalah mengkaji asal-usul sesuatu istilah. Ia merupakan alat bantu kajian untuk meneroka alam kuno atau klasik. Justru istilah-istilah yang dibongkar perlu melalui proses susul galur morfologi dan sintak. Proses pengenalan istilah-istilah ini perlu menelusuri asal-usul genealogi manusia. Okay. Kebangkitan semula minat dalam menentukan asal-usul genealogi manusia dan etnik bangsa di semenanjung tanah Arab telah menghasilkan kajian ilmiah terhadap evolusi bahasa semantik yang terdiri daripada bahasa Arab, Phoenician, Ibrani, Arab, Yaman, Babylon dan Asyur. Kajian-kajian ini dengan kata lain meneliti sejarah bangsa Arab dan susur galur yang berkaitan dengan bangsa itu. Sebab bangsa kita tak kaji. Kita bersandarkan dengan kajian bangsa mereka. Bangsa kita tak buat. Kenapa? Kerana tamadun kita hilang. Kenapa tamadun hilang? Kerana kita dijajah dan tidak ada satu sikap cakna dalam diri kita untuk membongkar. Kecuali akhir-akhir ini baru wujud. Ya? Jadi kita terpaksa menumpang genealogi mereka. Justru Mesopotamia kuno terus menarik perhatian ahli sejarah, ahli bahasa, ahli sosiologi, ekologi, geologi dan ahli antropologi kerana ia dianggap sebagai tempat asas untuk tamadun manusia. Kajian awal ini cuba untuk menyelesaikan beberapa kontradiksi yang dipersoalkan oleh dunia barat dan dunia Islam
mengenai kesahihan sumber-sumber yang dirujuk dan diguna pakai, terutamanya untuk menentukan susur galur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi inilah pengenalan kepada kertas kerja saya terbaru, macam baru keluar dari oven lah ni. Cuma saya perlu refine lagi dia punya itu untuk saya hantar kepada jurnal lah. Jadi pihak UIA dah hantar dan dah 6 profesor dah check, adalah komen dan sebagainya. Daripada komen-komen itu saya ada tambah lah apa semua. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, alam Melayu bukan bidang awal saya, bukan bidang pertama saya. Alam Melayu boleh dikata bidang ketiga saya. Bidang pertama saya falsafah Nahwu Arab, saya kaji tentang kaitan bahasa dunia, Greek dan sebagainya. Bidang kedua saya pemikiran linguistik, tamadun bahasa. Yang kedua, yang ketiga, bila kaji tamadun bahasa tu baru bongkar di sini, baru berjumpa ada tamadun lain, iaitu tamadun Melayu. Kalau dalam peta tu yang saya ada 5 profesor sekarang monitor saya dan saya menjadi rujukan saya kepada mereka. Dan kalau daripada peta daripada Profesor Popanski itu, dia meletakkan Champa itu tamadun pertama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada tamadun, namanya ialah tamadun Champa, bertarikh 1500 BCE. Tuan-tuan dan puan-puan, 1500 BCE ini sesudah zaman Raja Hammurabi. Kerana Nabi Ibrahim AS sekitar 2000 BCE. Tapi perlu ingat, adakah tamadun-tamadun yang diberikan oleh ahli sejarah ini tepat? Tidak, itu hanyalah anggaran. Maksudnya tamadun itu sudah lama bermula. Justru kita dapati ada hubungan sesudah banjir besar Nabi Nuh AS, ada hubungan di tanah Melayu ini, di alam Melayu ini. Kenapa mereka datang ke sini, ke tempat ini? Saya kajian klasik, ya. Mungkin orang sains tak boleh terima, ya. Kajian mereka ke sini ialah kerana di sini sejuk, kawasannya penuh dengan pokok-pokok yang besar dan mereka boleh mencari makanan dan sebagainya. Kerana kawasan sebenarnya tanah Arab itu berlaku climate change rapidly, perubahan cuaca yang ketara menuju ke panas, ya. Itu, jadi mereka mencari kawasan di sebelah sini kerana mudah dan banyak makanan-makanan yang mereka perlukan di kawasan ini. Itu. Jadi daripada data ini kita dapati ada hubung kait itu, dan rupa-rupanya bukti yang kita boleh dapatlah di beberapa catatan saya kemukakan di sini ialah saya sebut dalam video saya tentang catatan Arab kan, tapi tak semua orang Melayu ni dia faham bila kita sebut Arab itu. Jadi kita sebut di sini, saya bawa catatan daripada yang dalam bahasa Inggeris lah, ya. Saya baca di sini, ya. Kenyataan, okey, dalam hadis-hadis pun ada. Kena ingat tafsir hadis ni tak semuanya sama pandangan. Tafsir, ya. Pandangannya berbagai-bagai. Jangan tengok satu tafsir daripada tafsir hadis itu kita pegang. Tidak. Tafsir ini kena melihat dari sudut events, melihat dari sudut geografi, dari sudut pandangan pada ketika itu. Ya, ada mengatakan Qaturah itu, mereka mengatakan Turki. Qaturah mana orang Melayu, orang Turki kan. Kena ingat, ketika hadis itu ditulis tidak ada lagi pembahagian mana Turki, mana itu, mana ini, mana tak ada. Ketika ditulis, ketika ditafsirkan, ketika Rasulullah SAW sebut itu, ya, pembahagian negara-negara ini hanya berlaku sesudah imperialisme oleh kolonial. Jadi bila berlaku imperialisme kolonial itu, maka diberi penamaan kepada nama-nama itu, ya. Dan satu lagi, ya, dia menyebut di sini ialah tentang saya berjumpa dengan data menunjukkan Qaturah itu sendiri bukan yang berbangsa Arab. Dia kata Ju'ilat Arabi. Ju'ilat Arabi, maksudnya dijadikan Arab. Penulis-penulis Arab tidak akan mengatakan Ju'ilat Arabi kalau orang itu Arab. Dijadikan Arab maksudnya perempuan ini fasih bercakap Arab. Dia sebut maksudnya ketika zaman Nabi Ibrahim AS sudah ada bahasa Arab Fushah. Kenapa?
Dia mesti melihat pembacaan itu, mesti melihat dalam bentuk kritikal. How to get the critical thinking? You kena banyak angle, you kena faham dalam different angle. Bukan satu hala saja. Tak, dia tak boleh. Ya? Okey. Izinkan saya baca daripada The Pentateuch oleh T. Brightway dalam artikel, dalam bukunya. Buku ini bertarikh 1870 rasa saya tak salah, saya baca ya. A Father of Many Nations, ayah kepada banyak manusia, ya, banyak bangsa, ayah kepada banyak bangsa. There would have a twofold sense. The one clear, ada dua pendapat, ya, ada dua kategori. The one clear, yang kedua the other hidden. Dia kata ada dua. The father of the nation ini, anak-anaknya ada dua kategori. The one clear and the other one hidden. Kita kat mana? Kita yang clear. Okay, saya teruskan. The first has references to the carnal posterity of Abraham. The first, yang pertama itu mempunyai hubungan darah. Dia sini sudah dia tulis carnal posterity, hubungan darah dengan Ibrahim alaihissalam. For from his sprang, daripadanya tersebar by Ismail, the Ishmaelit, mereka kata Ishmaelit, daripada Ismail dikenal sebagai Ishmaelit of Abraham, or by Isaac, daripada Ishak, dikenali sebagai the Israelites, orang-orang Israel yang terhasil the descendants of Isaac from Jacob. Israelit ini keturunan Nabi Ishak daripada Jacob, daripada Yakub. Sebab nama Nabi Yakub alaihissalam, nama kedua ialah Israel. Jadi anak cucu cicit ciak dia tu dikenali sebagai Bani Israel dalam Quran. Okay. And the Edomites ni ialah Esau. Esau ini adalah adik-beradik Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ni kembar. Abang dia nama Edomite. Duduk sejam kemudian lahirlah Nabi Yakub. Mereka kembar. Jadi dalam Quran tak sebut pasal Esau ini, tapi dalam kajian-kajian Bible, Biblical Studies, dalam Pentateuch, dalam catatan Israiliyat, dia sebut namanya Esau. Tapi mereka tulis Edomite, makna orang-orang daripada keturunan abang Nabi Yakub ini. Okey. Inilah yang dipakai oleh dia cuba nak twist. Dia kata Yakub ini, Edomite inilah orang Rom. Saya buat genealogi 15 tahun. Saya kata bukan. Edomite inilah yang berkahwin dengan anak Nabi Ismail bernama Basmah. Dia bukan orang Rom. Dia adalah adik-beradik kepada Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel tadi. Nampak tak? Dia twist. Orang Rom itu nama daripada keturunan Yafid. Kita ni kan anak Nabi Nuh ada 3 yang hidup, Sam, Ham, Yafid. Sam ni kita. Ibrahim tu Sam. Anak Sam ada 5. Elam, Ashur, Arfakhshad, Lawit atau Lut dan Aram. Nabi Isa alaihissalam daripada Aramait, bercakap bahasa Aramait kan? Daripada Sam, semua daripada Sam. Nabi semua daripada Sam. Yang kita tahu 25 Rasul itu. Ya. Adapun Rom itu daripada Yafid. Rom, Yafid yang melahirkan Gog and Magog. Yang melahirkan Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Okey. Adapun keturunan Ham itu, anak Nuh yang ketiga itu Ham, adik-beradik Sam, nama Ham itu adalah yang tinggal di Afrika itu.
yang tinggal di Afrika. Kalau di Malaysia ini kita ada Cina kan, Cina, Tamil. Cina adalah Sam. Tamil itu dari Ham. Maksudnya mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS dari susur galur Sam. Dia dah berpecah daripada peringkat awal. Nampak tak? Okey. Saya baca lagi di sini. Okey. Dia kata Edomites kan tadi. Okey. Descendant of Isaac. Okey. These people especially sorry. Okay. And the Edomites, okay. The descendant of Isaac from Jacob. Also by Madan. Madan tu anak keturah. Also by Madan, kan dia ada Medan dan Midian. Medan dan Midian, dia panggil Midianites. And by Madan, who was a son of Abraham by keturah. Mereka ialah anak lelaki keturah dengan Ibrahim alaihissalam. Dikenali sebagai the Midianites. These people, especially the Arabians, have branches off into various nations for the people who in Tunis and Morocco and the Abyssinia must have sprung from the Arabians. Okay, the Malays appear also to have sprung from the same sources. The Malays also have sprung from the same sources, and the greater part of the people of Australia are from Malays. The Pentateuch. What do you mean by the Pentateuch? The Pentateuch is the 5 books from the Perjanjian Lama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga baca tafsir Bible. Saya baca tafsir Bible by Hastings, Musil Hijaz, dan banyak beberapa lagi sebab saya nak kaji, saya kan kaji genealogy. You must read the tafsir of Bible. Selain daripada you baca tafsir Quran, tafsir hadis, tafsir Bible juga you kena baca. Sebab apa? Dia memberi istilah. Sebagai contohnya Faiz. Yang disebut tu, apa maksud Faiz? Timur jauh. Saya sebut dalam video saya, ramai komen. Mana bukan kita Timur jauh. Saya tak tahu kenapa. Kenapa bangsa kita sendiri menolak kajian-kajian begini? Saya tak faham. Apa yang mereka baca? Mereka tak faham timeline ke? Kalau mereka nak pegang zaman Rasulullah itu 632, 571, 632, go ahead. Zaman itu berterusan, tetapi kajian sebelum itu, kalau anda tidak mengkaji, anda tidak tahu. Dunia ini bukan selepas zaman Nabi Adam AS terus zaman Rasulullah, ataupun lepas zaman Nabi Adam terus zaman para suara. Tidak. Kewujudan nabi-nabi yang diiktiraf, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini ada tujuan. Tujuan pembentukan alam ini adalah untuk mentauhidkan kepada dia. Disebabkan itu ia mewujudkan, ia melantik, Rabbul Jalil melantik wujudnya nabi-nabi. Bermula pada Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya di pertengahan susur galur itu ada branches, ada ranting-ranting kecil, bermula dengan ranting-ranting kecil untuk menafikan monoteisme itu. Maka wujudlah kepercayaan yang baru, yang bertentangan, yang menentang monoteisme, menentang tauhid. Senang saja, kewujudan alam ini tulang belakangnya ialah berpasak kepada kewujudan nabi-nabi. Tetapi dalam tulisan-tulisan Western scholars, sebab mereka yang mengkaji ancient, mereka tidak menulis tentang nabi-nabi. Mereka ubah istilah nabi-nabi itu kepada bahasa mereka, kepada istilah mereka. Sebagai contohnya, Nabi Ayub dikata Job. Bagi siapa yang tak tahu cerita, Job ada nabi yang lain bernama Job, padahal Job itu Nabi Ayub.
Nabi Ayub ini ada sebuah buku namanya Book of Job. Buku dia seperti buku cerita masa seperti yang ada dalam Al-Quran. Ada beberapa orientalis yang jujur mengkaji. Perubahan istilah boleh mengubah maklumat kepahaman orang ramai terhadap wujudnya dunia ini. Sebenarnya senang je, Quran dah sebut ada nabi-nabi itu merupakan tulang belakang pasak kepada pembentukan alam ini. Adakah 25 orang sahaja Rasul, Nabi 300 yang disebut tu kan? Bukan. Dia ada 124,000. Maksudnya di setiap pelusuk dunia ini Allah Ta'ala sudah lantik Nabi-Nabi itu. Tetapi di alam kita tak tahu sebab tidak ada catatan. Catatan kita mungkin ada sebelum ini tapi dah hilang. Hasil daripada penjajahan. Bayangkan kalau Stafford Rifles itu boleh ambil bertuntong dia punya dia punya kotak, berkotak-kotak. Dia punya sources from our nations. Dia punya sources, manuskrip semua. Dikatakan ada tujuh buluh besar tu dibalut tentang manuskrip orang Melayu dalam kapal The Fame tu. Kemudian tenggelam di Laut Andaman. Stafford Raffles hampir meninggal. Kemudian selepas itu dia sungguh sedih sekali. Ini ada hikmah ni. Kenapa Allah tenggelamkan? Mungkin ada sesuatu yang mereka ingin mengubah dengan lebih teruk apa lagi. Tapi kita melihat dalam bentuk positif itu. Tapi kita ada data, tapi data kita dicuri orang. Yang ada dengan kita hanya saki-baki. Kita boleh kenal tulisan Rencong itu kan. Kita generasi sekarang boleh tahu, oh tulisan Rencong macam ini. Bila kaji, oh punya ada pengaruh Phoenician. Phoenician ini adalah orang plastik kuno. Telah ada hubungan sebelum ini. Ya. Perkara-perkara ini ada di dalam tafsir Bible. Mereka ceritakan benda ni. Ya, dia kata, saya sini disebut. Saya bincang dengan Dr. Ibrahim hari tu. Dia tunjuk, Prof, saya ada tafsir ni. By Hadins. Tafsir tu by Hadins. Dia tulis, apa maksud kalah? Dia tulis kalat. Dia kata kalat is not Bani Israel. Mereka ini datang daripada timur, telah menolong orang-orang Palestin menempa besi. Kalat, dia kata. Saya bila tahu dia sebut tunjuk tu, saya kata saya dah tahu dah. Sebab kajian saya menunjukkan ada orang Asia datang ke Palestin ketika berperang dengan New Egypt Kingdom 1500 BCE. New Egypt Kingdom 1500 BCE. Ini disebut dalam buku profesor daripada Canada itu, Israelite Canaan, Ancient Israelite Canaanite, Ancient Israelite and Canaanite. Dia sebut tentang the war between Palestine and the Egypt Kingdom, the New Egypt Kingdom. Ada orang daripada Asia. Dia ada batu bersurat. Kemudian tu, kat batu bersurat tu ada lukisan. Ini orang Palestin, ini orang daripada Afrika, ini orang daripada Asia. Kemudian kita dapati dalam tafsir Bible daripada Harding itu, dia menyebut bahawasanya ada. Namanya kalat. Nisbah kepada, saya melihat ini nisbah kepada kalah. Sebab kita bukan Bani Israel. Kita lain. Kita bukan daripada Nabi Yakub itu. Kita adik-beradik Nabi Yakub. Kalau ikut pada genealogi, orang-orang luar yang tak biasa dengan, ketawa lah kat kita kan. Dia kan, orang yang tak kaji benda ni akan ketawa. Saya tak ketawa sebab saya dah kaji daripada atas, daripada genealogi itu. Kita ini adik-beradik dengan Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jadi betul lah tafsir tadi sebut by Harding itu. Okey.
saja. Okey, saya okey. Base kepada itu, saya letak dalam kertas kerja saya. Justru kita perlu ada sebuah institusi. Saya cadangkan, harap tuan baca nanti. Institusi ataupun center, Malay World Civilization Center. Pusat Tamadun Melayu Dunia. Saya dah sebut pada UIA, bila dia mereka panggil saya tu, Prof nak apa sebenarnya Prof? Bila pasal kes Siti Khadijah tu, padahal kita tak kata mereka edit kan. Saya kata, dia orang tahu edit semua, tak ada masalah pun. Dia kata Prof hati-hati ya bila